Hai geng, Assalamualaikum pacita. Okey, cerita hari ni, cerita semalam punya ni aku baru layan dua orang, Raja Petra dan Lokman Adam. Okey, apabila Dr. Daniel daripada Pulau Pinang, siapakah Dr. Daniel ni? Dr. Daniel ni dia duduk di bawah Jabatan Agama Pulau Pinang. So, di Pulau Pinang, segala berkaitan agama Islam di Pulau Pinang, Dr. Daina ni dia tahu macam-macam. Apa yang berlaku di Pulau Pinang. Dr. Daniel ni dia tahu macam-macam. Daniel ni dia berani bercakap berkenaan politik Pulau Pinang, pemerintahan Pulau Pinang. Dan Dr. Daniel ni dia dapat of course Dr. Daniel ni dia dapat membezakan apa yang dijajakan oleh UMNO, PAS Bersatu. Dia dapat bezakan di antara pemerintahan Pakatan Harapan. Faham tak? Yang dijajakan orang-orang PAS, orang UMNO, mereka duduk berjajah. Dan Dr. Daniel ni dia duduk di dalam jabatan agama di bawah pemerintahan Pakatan Harapan. Jadi segala keburukan, apa yang berlaku dalam Malaysia, Dr. Daniel ni banyak dia bercakap, dia menceritakan. Dan di dalam video yang viral semalam, Dr. Daniel dia mencakap soal Najib Razak tak layak dapat tak layak dapat pengampunan diraja. Lepas tu dia mencakap Najib Tun Razak ni dia dah buat kerugian kepada negara 30 bilion. Dan Dr. Daniel ni mencakap kalau belanjawan untuk setiap negeri ni dah berapa puluh juta, macam berapa bilion, berapa ratus juta kan. Jadi membezakan dengan 30 bilion. So, apa yang Dr. Daniel tu cakap memang benar-benar berlaku. Dan itulah disebabkan kerosakan 1MDB itulah Najib Tun Razak dipenjarakan. Untuk satu kes, itu baru kes anak syarikat 1MDB iaitu SRC International. 42 juta ringgit masuk dalam akaun Najib Razak. Okey, satu bab. Jadi kalau lepas tu of course orang UMNO ni memang koyak dia memang melalak lah selepas video Dr. Daniel viral. Orang UMNO ni yang duk kata Najib tak bersalah, Najib dianiayai, pakat duk kata macam tu. Mereka pun pakat melalak, pakat geng UMNO ni pakat keluarkan kenyataan macam mahkamah tak adil lah, ini jadi macam-macam lah, bukti tak diterima lah, itulah inilah. Sedangkan benda ni benar-benar berlaku. Habis tu kalau 1MDB, kalau hampa layan video Lokman Adam, dia cerita 1MDB buat tu, buat ni, buat macam-macam. Habis tu bila hang buat macam-macam, takkan hang rugi. Dan kena ingat, pinjaman yang dibuat oleh 1MDB 100% ditanggung oleh kerajaan Malaysia, 100% ditanggung oleh kerajaan Persekutuan Malaysia. So, kalau betul-betul 1MDB ni bagus, dia buat segalanya untuk rakyat dan juga negara, kenapa hari ni kerajaan Malaysia kena banyak hutang 1MDB? Oh, dia duk kata atas aset-aset dah dikumpulkan, duit dah ada 30 bilion. Bro, hang kena faham, kalau ikutkan hutang 1MDB total semua 50 bilion lebih. Bila tolak 30 bilion yang dah dikutip oleh aset semua, duit tu ada 30 bilion lebih. So baki lagi 30 bilion. Lepas tu pula bila masuk sekali bunga setiap tahunan, satu tahun 1.9 kan, aku lupa lah, bunga untuk satu tahun untuk pinjaman 1MDB ni kena banyak bunga. Bunga dia bersamaan satu hari 7 juta ringgit kerajaan Malaysia perlu simpan untuk membayar bunga untuk satu tahun. 2.9 bilion kalau tak silap aku setahun untuk bayar bunga pinjaman sahaja.
Jadi hampa bayangkan, bila 2039 kena bayar seketul. Hutang 1MDB tu 2039. So sementara nak sampai 2039, kerajaan Malaysia perlu bayar bunga. Bila total sekali bunga apa semua sampai 2039, total kerajaan Malaysia kena bayar hutang 50 bilion lebih. Jadi ini, kalau hampa layan Lokman Adam punya penjelasan, kata 1MDB ni buat itu, buat minyak lah, buat untuk TMB punya takrif lah, macam-macam dia duk cerita macam-macam. Tapi kalau hampa perasan, kalau hampa nampak, kalau betul-betul 1MDB ni buat untuk rakyat Malaysia, untuk negara, kenapa sekarang ni kerajaan kena bayar hutang dia balik atas kerugian dia, atas rompakan. Dan kenapa sekarang ni pula Najib Tun Razak dibicarakan sekarang ni tentang dokumen yang diedit oleh Najib Razak dan juga Arukanda. Dan Arukanda ni dituduh bersubahat bersama Najib yang bernilai 2.3 bilion, 2.28 bilion. Yang atas macam ni lah statement bank, edit balik statement bank sebelum hantar dekat PSC, sebelum hantar ke kira-kira wang negara. Dia edit statement bank supaya tak kantoi macam 2 bilion tu hilang. Macam tu lah. Bila macam ada lagi seorang, dia menyimpan statement original, dia menyimpan statement original. Lepas tu bila Najib dah jatuh, dia bawa statement original, pergi buat laporan dan tengok balik yang dihantar kepada PSC macam mana, kira-kira wang negara macam mana, dan yang bukti yang kukuh ni macam mana. Jadi kenapa benda-benda tu berlaku? Kalau betul-betul 1MDB menguntungkan negara, pasal apalah kerajaan Malaysia kena bayar hutang-hutang 1MDB? Sebab itulah, disebabkan hutang-hutang komitmen negara terlalu tinggi. Disebabkan itulah Najib laksanakan GST untuk dengan duit income GST dapat mengkambuh hutang-hutang dengan mudah. Kalau hampa nampak semua permainan yang dah dibuat oleh Najib Razak, hampa akan faham. Jadi tak payah sembang lah. Dr. Daniel tu bercakap memang betul-betul benar punya, tak ada tipu punya. Dia pun seorang profesor, doktor lagi. Sebelum dia nak bercakap pun macam Anwar Ibrahim dengan Rafizi Ramli lah. Sebelum bercakap, dia akan ada fakta-fakta, bukti-bukti. Mesti dah baca dulu. Kes Najib Razak kan. Dia duk kata SRC International 42 juta tu. Duk kata Najib terinayah lah apa semua. Bro, cuba tengok balik duit tu datang daripada mana. Daripada siapa dan siapa tu, daripada siapa dan siapa tu, daripada siapa. Last kali daripada pinjaman. Daripada pinjaman ke macam astagfirullah, tak apalah. Tapi dia duit dah tu macam berperingkat baru masuk ke dalam akaun bank Najib. Jadi itu hampa tak payah pusing. Ini adalah fakta. Saya saja mahkamah takkan jatuhkan hukuman terhadap Najib Razak. Baru ni kes Najib, macam Najib Razak, hampa boleh kata zalim lah hakim ni, itulah inilah. Okey, lepas tu baru ni 40 kes Zahid Hamidi, hampa kata inilah keadilan. Inilah kalau menguntungkan hampa kata bagus, hakim ni bagus. Kalau merugikan hampa, inilah apa, macam-macam. Hampa hina kau-kau ya. Jadi fikir lagi, Malaysia ada undang-undang lah. Tak ada seorang manusia pun boleh melanggar undang-undang. Kalau siapa ada di dalam Malaysia tak boleh langgar undang-undang dan juga perlembagaan. Malaysia ada undang-undang. Tak kira lah hang buat salah kah, hang siapa, apakah kedudukan hang. Kalau hang buat salah, hang akan didakwa. Seperti Najib Razak. Tak kira lah dia tu bekas Perdana Menteri. Kalau dia buat salah, tetap dia akan didakwa. Okey? Fikir-fikirkan, jangan mudah terpengaruh dengan penjilat-penjilat UMNO ni. Sebab sekarang ni UMNO dah koyak terlalu teruk. Sebab bila profesor, doktor berbicara. Jadi fikir-fikirkan, jangan duk percaya propaganda Perikatan Nasional, Barisan Nasional, PAH UMNO Bersatu. Mereka tahu Pakatan Harapan ni memang betul-betul buat baik punya. Memang tak ada rasuah, tak ada apa. Tapi mereka nak memburukkan parti lawan mereka. Mereka jual lah tutuh DAP. Sedangkan kalau ada yang terima rasuah, yang buat rasuah, pi tangkap, pi buat laporan cepat-cepat.
Jangan kami pun tak mau simpan ni orang-orang perasuah, penerima rasuah apa kami tak mau simpan. Jadi fikir-fikirkan, tolak Barisan Nasional, tolak Perikatan Nasional, sokong Pakatan Harapan. Subscribe, copy link, hantar like, share, hantar kat mak ampaan Tok Hang. Okey, Assalamualaikum.